Jejaran mengkudu berbias ke Suma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Farida binti Burhanuddin selaku moderator pada sesi 1 bagi pembentangan inovasi pendidikan, Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran kita. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama, kumpulan Brain Spark yang diketuai oleh Nurul Huda binti Raja Nordin dari Kolej Matrikulasi Johor dengan kertas kajiannya bertajuk ELARIS, Electronic Lab Report System. Dipersilakan. Dari Kolej Matrikulasi Johor, BrainSpark mempersembahkan ELARIS, Electronic Lab Report System. Sebagai pendahuluan, laporan amali kimia merupakan penilaian berterusan yang perlu memenuhi PLO2 dan CLO2 iaitu dapat menyelesaikan masalah kimia dengan pemikiran analitik dan kritis menggunakan fakta dan prinsip kimia. Akan tetapi, laporan amali kimia yang diterima oleh pensyarah secara bercetak langsung tidak mengikut format dan rubrik pemarkahan penilaian berterusan menyebabkan sasaran PLO dan CLO kursus kimia tidak tercapai. Jika masalah ini berterusan, markah penilaian berterusan bagi laporan amali akan menjadi rendah sekaligus mengganggu proses penyemakan laporan amali bagi pensyarah. Berikut merupakan objektif inovasi yang kami jalankan. Pertama, membangunkan satu sistem laporan amali kimia yang boleh memenuhi format dan rubrik pemarkahan penilaian berterusan sekaligus menepati PLO2 dan CLO2 dan yang kedua, meningkatkan tahap kecekapan pengurusan laporan amali kimia pelajar. Ketidakselarasan format laporan amali yang dihantar oleh pelajar dan ketidakpatuhan rubrik menyukarkan proses semakan. Selain itu, rentetan pembelajaran secara hybrid, pengurusan laporan amali pensyarah adalah kurang terurus kerana pensyarah perlu mengenal pasti daftar pelajar yang telah menghantar laporan amali walaupun pelajar tersebut mengikuti kelas secara atas talian. Proses penyediaan laporan amali pelajar juga rumit dan memakan masa kerana pelajar perlu menulis, imbas dan memuat naik laporan hard copy ke Google Classroom. Berikut merupakan antara masalah yang dihadapi sebelum penggunaan ELARIS. ELARIS mempunyai tahap inovasi yang tinggi kerana ia menyediakan platform digital penghantaran laporan amali untuk pelajar dan satu hak bagi pensyarah mengakses laporan amali. Ia juga fleksibel digunakan untuk kelas tidak bersemuka maupun bersemuka. ELARIS juga menepati revolusi industri 4.0 kerana ia mampu memudahkan tugas para pengguna. Penghasilan inovasi ini bermula dengan menyediakan Google Form ELARIS mengandungi elemen-elemen dalam laporan amali, seterusnya menyediakan template laporan amali mengikut format dan kandungan PEO dan CLO, dan akhir sekali AutoCAD extension digunakan untuk melakukan tugas autofill respon pelajar dari Google Form ke template dan menjana laporan amali secara automatik. Pautan ELARIS seterusnya dikongsikan kepada pelajar. ELARIS merupakan satu inovasi yang sangat mudah digunakan. Ianya boleh diakses menggunakan pelbagai peranti digital seperti komputer riba, telefon pintar dan komputer. Memandangkan ELARIS digunakan secara atas talian, maka ia sangat fleksibel bagi pelajar untuk menggunakannya pada bila-bila masa bagi menghantar laporan amali mereka. Para pensyarah juga boleh mengakses dan menyemak hasil kerja pelajar secara atas talian mengikut kesesuaian masa mereka.
Berdasarkan pemerhatian, sebanyak 75% laporan amali pelajar yang tidak menepati rubrik pemarkahan laporan. ILARIS terbukti lebih efisien dan menepati hasil pembelajaran program kedua, PLO2, iaitu menggunakan kemahiran mengaplikasikan logikal, analitikal dan pemikiran kritis dalam penyelidikan sains bagi kursus kimia. Ia juga mampu mendorong pelajar menghasilkan laporan amali yang berkualiti tinggi di samping membantu dalam peningkatan markah penilaian berterusan belajar. Rajah menunjukkan perbandingan laporan amali pelajar menggunakan kaedah konvensional dan sistem ILARIS. Dengan ILARIS, sekiranya pelajar tidak mengisi ruangan jawapan dengan lengkap, satu paparan amaran akan dikeluarkan secara automatik sebagai tanda peringatan. Secara tidak langsung, dapat membimbing pelajar menghasilkan laporan amali yang menepati rubrik permarkahan dengan baik. Kumpulan kami telah mengenal pasti 4 keberkesanan ILARIS. Pertama, penjimatan masa. Secara konvensional, pelajar akan menerima bimbingan pensyarah dalam penulisan laporan amali ketika sesi pembelajaran pasca amali. Masa yang diambil adalah 60 minit. Dengan penggunaan ILARIS, masa yang diambil bagi sesi ini hanyalah 5 minit. Ini telah menjimatkan masa sebanyak 75% seperti pengiraan yang dipaparkan. Keberkesanan yang kedua adalah dari segi kos. Mengambil contoh eksperimen 1, secara konvensional, pelajar memerlukan 6 helai kertas bagi menghasilkan laporan amali termasuk sehelai kertas graf. Namun, dengan inovasi ini, hanya sehelai kertas graf yang diperlukan. Ini menunjukkan penjimatan kertas sebanyak 83.3%. Keberkesanan yang ketiga adalah dari segi peningkatan produktiviti. Ia dapat dilihat berdasarkan masa yang diambil oleh pensyarah dalam memberi penilaian terhadap laporan amali yang dihantar. Secara konvensional, pensyarah perlu menghabiskan masa selama 10 minit bagi memberi penilaian laporan amali seorang pelajar. Dengan ILARIS, masa yang diambil hanya 1 minit. Pensyarah hanya perlu memberi penilaian bahagian pengiraan kerana bahagian yang lain, penilaian automatik telah dijana di dalam Google Form. Ini telah menjimatkan masa penilaian oleh pensyarah sebanyak 90%. Kepuasan pengguna terhadap ILARIS diukur berdasarkan soal selidik ringkas di hujung sistem ILARIS bagi setiap eksperimen. Pelajar-pelajar yang menggunakan ILARIS memberi maklum balas yang positif. Sebagai contoh, dapatan daripada kepuasan pengguna bagi eksperimen 1, majoriti bersetuju ILARIS mudah digunakan dalam penghasilan laporan amali dan ini ditunjukkan melalui min 4.83. ILARIS mempunyai signifikasi yang tinggi berdasarkan asas penghasilannya iaitu penjanaan satu bentuk laporan yang sistematik. Konsep ILARIS dapat membantu pemain industri menjimatkan banyak masa dalam penghasilan sesuatu laporan. Selain daripada itu, konsep penghasilan produk akhir bertulis berdasarkan ILARIS dapat digunakan dalam penjanaan resume yang standard dalam masa yang singkat. Inovasi ILARIS juga memberikan impak luar jangka. Pertama, dari segi penjimatan masa pelajar. Secara konvensional, pelajar akan menggunakan masa sekitar 90 minit bagi menghasilkan sesuatu laporan amali yang lengkap. Dengan ILARIS, masa yang diambil hanya 30 minit. Ini telah menjimatkan masa pelajar sebanyak 66.7%. Impak luar jangka yang kedua adalah inovasi ILARIS dapat mencapai matlamat revolusi industri 4.0 di mana pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam menyepadukan internet sebagai medium untuk menghasilkan laporan amali kimia. Seterusnya, inovasi ini juga dapat meningkatkan kemahiran proses sains di kalangan pelajar, terutamanya dalam kemahiran berekod data pelbagai jenis alat radas.
Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan kumpulan kedua dari kumpulan ChemWash yang diketuai oleh Yuniza binti Muhammad dari College Matrikulasi Pahang dengan tajuk inovasinya HydroCap Web. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azanti Aziz, mewakili kumpulan KMPH ChemWash akan memperkenalkan projek inovasi kami iaitu HydroCap Web. Seperti yang sedia maklum, kursus kimia wajib dipelajari oleh semua pelajar sains bagi program matrikulasi KPM. Bagi kursus kimia, Course Learning Outcome 2 atau CL2 menyatakan bahawa di akhir kursus pelajar berupaya to demonstrate the correct techniques in handling laboratory apparatus and chemicals when carrying out experiment. Ekoran daripada itu, pendidik membina platform HydroCap Web yang digabungkan dengan penggunaan video TikTok bagi membantu pelajar menguasai kemahiran manipulatif dan kemahiran proses sains dengan baik dalam melaksanakan amali kimia. Seterusnya, penyataan masalah dan novelty yang membawa projek ini kepada projek inovasi yang berkesan di mana daripada hasil pemerhatian terhadap pelaksanaan amali tersebut dapat dirumuskan beberapa perkara berikut. Pertama, pelajar menghadapi masalah untuk mempraktikkan kemahiran manipulatif yang betul semasa melaksanakan amali kimia. Kedua, pelajar menghadapi masalah untuk mengaplikasikan teori tindak balas hidrokarbon alifatik dan aromatik dalam amali kimia. Ketiga, kebanyakan pelajar tidak mahir dalam menulis laporan amali kimia dengan betul. Empat, pelajar menyatakan sukar mendapatkan bahan PDP serta sukar untuk mengakses bahan tersebut dan bahan rujukan adalah terhad. Pensyarah memerlukan satu platform, one-stop center platform yang interaktif dan mudah diakses oleh pelajar. Kelima, pelajar memerlukan satu platform alternatif bagi pembelajaran kendiri yang menyumbang kepada blended learning and self-paced learning, iaitu di mana-mana sahaja dan bila-bila masa bergantung kepada kebolehan serta keperluan pembelajaran pelajar. Bagi bahan dan kaedah inovasi, antara keistimewaan projek inovasi ini ialah platform HydroCap Web dibina oleh sekumpulan pendidik sendiri dengan menggunakan Google Sites yang boleh digabungkan dengan aplikasi lain dan mudah diakses oleh pelajar dengan menggunakan pelbagai gadget. HydroCap Web mengandungi sebanyak 11 menu di mana dalam setiap menu ini terdapat dokumen seperti nota, soalan kuis, panduan amali, video yang melibatkan kolaborasi antara pensyarah dan pelajar serta pelajar dan pelajar. Manakala untuk praktikal dan kebolehgunaan, platform HydroCap Web dibina menggunakan Google Sites yang boleh dihubungkan dengan pelbagai aplikasi lain. Platform HydroCap Web mudah untuk diakses dengan menekan satu pautan atau mengimbas QR code dengan menggunakan pelbagai jenis gadget. Pelajar boleh mengakses platform HydroCap Web pada bila-bila masa dan memuat turun bahan yang disediakan secara percuma. Bahan PDP dalam platform ini boleh sentiasa dikemas kini dan mudah dikongsi dengan pelajar dan rakan pendidik yang lain. Berikut adalah 3 langkah mudah yang boleh dipraktikkan oleh pelajar semasa mengakses HydroCap Web ini. Berdasarkan lampiran gambar temubual pendidik dan testimoni yang terlibat, jelas terbukti HydroCap Web ini bukan sahaja diaplikasikan di peringkat matrikulasi, malah telah disebarluaskan ke peringkat sekolah kerana topik chemical test for hydrocarbons juga terkandung dalam sukatan pelajaran kimia tingkatan 5. Impak penggunaan HydroCap Web ini boleh dilihat melalui perkongsian dengan tenaga pengajar iaitu pensyarah Kolej Matrikulasi Pahang dan Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor serta guru kimia SMK Seri Rompin dan SMK Seri Pancing Kuantan. Perkongsian ini juga telah dijalankan ke atas pelajar Kolej Matrikulasi Pahang dan pelajar Maktab Rendah Sains Mara Kuantan. Semua pengguna HydroCap Web telah memberikan maklum balas yang sangat positif. 3 kaedah yang digunakan untuk mengesahkan penilaian keberkesanan inovasi ialah temu bual, analisis perbandingan ujian pra dan pasca dan analisis soal selidik. Melalui perkongsian bersama tenaga pengajar, inovasi digital ini dapat memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran tenaga pengajar yang bersifat konvensional sebelum ini
Kaedah pengajaran digital ini juga memudahkan tenaga pengajar menyampaikan maklumat kepada pelajar tidak kira di mana pelajar mereka berada. Sesi PDPC boleh berlaku di alam maya tanpa perlu bersemuka di dalam kelas. Manakala, perkongsian dengan pelajar-pelajar pula menunjukkan Hydrocup Web ini sebagai platform one-stop center kerana ianya memudahkan pelajar mengakses bahan pembelajaran dan membantu mereka membuat persediaan sebelum kelas bermula. Semua bahan PDPC bagi topik Chemical Test for Hydrocarbons boleh diakses dengan mudah dan telah menggalakkan mereka belajar secara kendiri atau self-learning serta memberi peluang kepada mereka meneroka konsep dan tindak balas kimia bagi hydrocarbons. Berdasarkan keputusan ujian pasca yang telah dilaksanakan, didapati terdapat peningkatan peratusan yang tinggi pada setiap pelajar. Jika ujian pra dan ujian pasca dibandingkan dengan teliti, seramai 5 orang pelajar berjaya mendapat markah penuh iaitu 20 markah berdasarkan rubrik pemarkahan ujian pra dan ujian pasca. Secara keseluruhannya, terdapat peningkatan pencapaian skor ujian pasca berbanding ujian pra iaitu min peningkatan sebanyak 45%. Skor yang tinggi dalam ujian pasca mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan keberkesanan penggunaan inovasi Hydrocup Web dalam langkah uji lari yang telah diambil. Penilaian mutu inovasi Hydrocup Web ini juga ditentukan menggunakan instrumen soal selidik. Soal selidik ini mempunyai 10 item soalan yang dibina berdasarkan 3 domain iaitu motivasi, kesesuaian kaedah dan kefahaman pelajar. Lebih 85% pelajar bersetuju dengan penggunaan Hydrocup Web sebagai medium pembelajaran mereka. Ianya sangat membantu pelajar dalam meningkatkan motivasi dan kefahaman pelajar dalam amali Chemical Test for Hydrocarbons. Maka dapat disimpulkan bahawa inovasi Hydrocup Web ini mampu membantu pelajar menguasai kemahiran manipulatif dalam amali kimia seperti mana yang telah ditetapkan dalam objektif pembelajaran. Hydrocup Web menyediakan peluang kepada pelajar untuk menerokai pelbagai bentuk informasi serta pendekatan berbeza rujukan digital dan menjadi daya penarik bagi membantu pembelajaran pelajar untuk lebih fleksibel mengikut kebolehan dan situasi pelajar. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput yang ketiga, Cikgu EduGame, yang diketuai oleh Siti Nuraini binti Mokhtar dari SBP Integrasi Gopeng yang akan membentangkan tajuk inovasi permainan Bio4. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini binti Mokhtar, berkhidmat di Sekolah Berasma Penuh Integrasi Gopeng. Permainan Bio4 adalah merupakan permainan 3-in-1 iaitu terdiri daripada 3 jenis permainan. Permainan ini dapat membantu pelajar untuk mempelajari 5 subtopik dan permainan ini hanya memakan masa dalam 20 hingga 30 minit sahaja. Uniknya permainan pendidikan yang saya bangunkan ini berbanding dengan permainan pendidikan yang sedia ada di pasaran adalah dari segi reka bentuk pembangunannya. Saya teruskan dengan permainan pertama iaitu Siapa Jutawan. Melalui permainan ini, pelajar perlu menggerakkan bidak yang diberi bermula pada tapak mula hinggalah ke soalan yang bernilai RM1 juta untuk menjadi pemenang. Cara mainkan iaitu yang pertama untuk menentukan giliran pemain, yang mana bagi menentukan giliran pemain, kad soalan mula akan dibuka dan pemain perlu memilih satu kad jawapan untuk dipadankan dengan kad soalan yang diberi, dan sekiranya pemain yang berjaya meletakkan kad jawapan yang paling cepat dengan jawapan yang betul, pemain itu adalah pemain yang pertama, diikuti kad yang kedua untuk menentukan pemain kedua, kad yang ketiga untuk menentukan pemain ketiga dan keempat. Seterusnya gerak ke level 1, iaitu pada level 1 ini soalan level 1 akan dibuka dan pemain perlu memilih satu kad jawapan yang berpadanan dengan kad soalan, dan kad soalan itu perlu diletak pada ruang kad jawapan secara menghadap ke bawah dalam tempoh masa 30 saat untuk menjawab. Dan setelah itu, pelajar yang berjaya menjawab dengan tepat boleh menggerakkan bidak satu tapak ke atas pada soalan yang bernilai RM100. Permainan kedua ini agak berlainan dengan permainan yang sedia ada di pasaran kerana pemain dalam permainan ini adalah merupakan zombie yang perlu berebut untuk mendapatkan larutan penawar yang terdapat pada bahagian tengah tapak permainan. Permainan ini dimulakan dengan melemparkan dadu untuk menentukan giliran pemain. Setelah giliran ditentukan, pemain perlu meletakkan bidak pada tapak mula dan pemain pertama boleh menggerakkan bidak pada mana-mana tapak dengan syarat pergerakannya hanya selangkah ataupun setapak sahaja. Dan sekiranya bidak itu diletakkan pada tapak berwarna biru, maka pemain perlu menjawab kad soalan yang berwarna biru. Dan sekiranya bidak diletakkan pada kad yang berwarna kuning, pemain perlu menjawab kad soalan berwarna kuning, dan sekiranya diletakkan pada kad tapak berwarna merah jambu, maka kad soalan warna merah jambu perlu dijawab. Dan yang terakhir, sekiranya meletakkan pada tapak berwarna merah, maka kad soalan warna merah perlu dijawab. Kelainan ataupun keunikan yang saya terapkan dalam permainan ini adalah dari segi penggunaan blok kayu yang saya sediakan, yang mana setiap pemain akan dibekalkan dengan 3 blok kayu, dan blok kayu ini berperanan untuk melambat atau memperlahankan pergerakan rakan-rakan yang lain, yang mana di sinilah pelajar perlu pandai menyusun strategi supaya pelajar yang lemah juga berpeluang untuk menjadi pemenang. Pada permainan yang ketiga iaitu Bio Bingo Game pemain. Cara bermainnya pula, permainan dimulakan dengan melemparkan dadu untuk menentukan giliran pemain, dan setelah giliran ditentukan, pemain perlu meletakkan bidak pada mana-mana nombor pada papan permainan, yang mana nombor itu adalah merujuk kepada kad soalan yang perlu dijawab oleh pemain. Sekiranya pemain memilih untuk meletakkan kad soalan pada nombor 1, maka mereka perlu menjawab kad soalan nombor 1. Jadi sekiranya pemain berjaya menjawab kad soalan itu dengan tepat, pemain boleh menandakan tanda pangkah pada kad bingo yang disediakan, dan sekiranya pemain telah berjaya menanda 5 nombor, maka mereka boleh menggariskan satu garis lurus dan menyebut perkataan bingo untuk memberikan mereka bergelar sebagai pemenang. Keunikan ataupun lainnya permainan saya ini kerana saya lengkapkan juga dengan buku panduan penggunaan untuk rujukan guru, yang mana di dalam buku ini saya lengkapkan dengan pengetahuan berkaitan apa itu game based learning ataupun pelajaran berasaskan permainan, bagaimana untuk mengaplikasikan ataupun langkah-langkah untuk mengaplikasikan kaedah game based learning dalam proses PDP, dan saya sediakan juga dengan rancangan pengajaran harian dan juga lembaran kerja dan juga skema jawapan untuk rujukan guru digunakan sebagai latihan di dalam kelas. Memandangkan negara masih menghadapi krisis penularan wabak COVID-19, permainan Bio4 ini juga dibangunkan dalam bentuk digital bagi membolehkan permainan ini dimainkan secara digital semasa proses PDPR.
Selain mudah diakses oleh murid tanpa perlu dimuat turun, permainan Bio4 dalam bentuk digital ini juga dapat memudahkan proses perekodan pentaksiran bilik darjah oleh guru. Kos yang terlibat dalam penghasilan permainan Bio4 ini tidak memakan kos yang tinggi kerana kos penghasilannya adalah sebanyak RM43.30 sahaja. Dari segi keberkesanan permainan ini, daripada kajian saya jalankan, maka telah terbukti bahawa permainan Bio4 ini mampu meningkatkan pencapaian pelajar kerana daripada ujian pra dan pos yang dijalankan, yang mana dapati terdapatnya peningkatan skor pelajar pada ujian pos yang dijalankan setelah memainkan permainan Bio4 ini. Dari segi penilaian guru pula, 100% guru bersetuju bahawa reka bentuk permainan ini adalah sangat menarik dan permainan ini adalah sangat sesuai untuk digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam proses PDP. Selain daripada itu, saya juga mendapatkan maklum balas daripada pelajar untuk menilai penilaian terhadap permainan ini, dan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa permainan ini adalah sangat baik dari segi matlamatnya, reka bentuk operasi permainan dan kegunaannya untuk digunakan sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas. Selain itu, permainan ini juga telah mendapat Gold Medal dan juga Best Award dalam pertandingan SIGG 2020, iaitu Sinto International Game and Gamification. Dan bukan itu sahaja, permainan ini juga telah mendapat maklum balas yang positif daripada pelajar, yang mana saya akan kongsikan maklum balas itu pada hujung video saya ini. Itu sahaja pengkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. So good, boleh memang best. Ada perhatian saya untuk macam minat nanti nak mengetahui pasal main bola. Siapa yang lemah dia kalau dia main game ni, dia insyaAllah boleh dapat apa yang dia belajar. Feedback bagi game ni memang seronok dan challenging sikit. Dari segi soalan dia pun memang menyukarkan keadaan. Bila-bila ada satu sesi tu telah mempunyai timer, memang susah sikit nak main lah. So ini membuatkan permainan ini mencabar dan ramai orang suka permainan ni.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat, kumpulan KVTHO INOF yang diketuai oleh Nurhanin binti Majid dari College Vocational Tun Hussein On dengan tajuk My Fabrica. Dipersilakan. Assalamualaikum cikgu. Tuan asal-asal ini. Kenapa dengan tangan awak ni? Awak ada lecik makanan apa-apa ke? Tak ada, tapi semalam saya ada guna kapur tukang jahit. Saya lecik pada habuk. Oh, awak lecik pada habuk ke? Okeylah kalau macam tu, jom cikgu bawa pergi ke hospital. Nampak teruk je ni. Kenapa ni pula? Muka macam bermasalah je. Mak tengok ni, polos student kita. Ya. Allah, kenapa sampai macam ni sekali? Makan ni bola koyak macam ni. Student pun buat kerja jangan sedikit. Lambat. Bila nak hantar markah ni? Dalam minggu terdekat ni lah. Oh, lambatlah kalau macam tu. Itulah, bahagian menyuri ni banyak betul lah masalah. Pelajar Asma semalam pun ada yang datang mengadu. Dia punya kulit habis merah-merah, alergi. Bila tanya kenapa, dia kata alergi pada habuk sebab guna kapur tukang jahit tu. Oh, ya betul. Saya tak selesaikan masalah ni Asma. Itulah, sebab rasa kita kena buat something untuk cepatkan budak proses bahagian menangga ni. Kan best kalau kita buat satu alat yang boleh membantu pelajar mempercepatkan bahagian menyuri dengan mengelakkan berlakunya alergi. Awak fikirkan pun. Itulah, rasanya boleh kot kita ambil satu masa untuk bincang satu alat yang boleh membantu pelajar kita. Kami warga pendidik dari College Vocational Tun Hussein On ingin memperkenalkan produk inovasi kami iaitu My Fabrica. Di KB Tun Hussein On mempunyai program Seni Reka Fashion yang ingin mempertengahkan kemahiran pelajar dalam menghasilkan pakaian. Oleh itu, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan oleh para pelajar untuk menghasilkan pakaian. Salah satu proses yang perlu dilakukan para pelajar ialah proses menanda. Proses menanda perlu dilakukan sebelum menanggalkan pola. Tanda pola perlu dipindahkan ke sebelah dalam fabrik. Tanda pola perlu dipindahkan dengan tepat dan jelas untuk memudahkan memadan dan menjahit pakaian. My Fabrica ini dihasilkan bagi menggantikan penggunaan kapur tukang jahit semasa proses penandaan basiklim pada fabrik. My Fabrica ini dihasilkan bertujuan untuk membantu pelajar mempercepatkan proses penandaan basiklim pada fabrik. Selain itu, ianya bertujuan mengelakkan kerosakan pada kertas pola dan mengelakkan alergi kepada pelajar yang sensitif dengan kapur tukang jahit. Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka mengambil masa yang lama untuk proses menanda. Ini kerana para pelajar perlu menanda pada garisan pemadan dan basiklim pada fabrik yang perlu digunting. Selain itu, kertas pola para pelajar juga mudah koyak sekiranya disurin beberapa kali pada garisan yang sama. Dan akhir sekali, kapur tukang jahit boleh mengakibatkan alahan kepada pelajar, terutamanya yang mempunyai masalah kulit dan resdung iaitu sinus. Novelty atau keunikan My Fabrica yang kami hasilkan ini ialah produk ini boleh memindahkan basiklim ke atas fabrik dengan lebih cepat kerana mempunyai dua roda berbanding menggunakan hanya satu roda pada roda suri. Kemudiannya, My Fabrica ini didatangkan secara set dengan ukuran yang berbeza di mana ukurannya telah ditetapkan dan para pelajar tidak perlu mengubahnya apabila menggunakan produk ini. Kami telah menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di bengkel bagi menjimatkan kos penghasilan produk. Antara bahan yang kami gunakan ialah roda surih, papan akrilik, gam uhu, pisau, pembaris, spray dan juga kikir. Kaedah yang kami gunakan untuk menghasilkan produk ini ialah: pertama, kami mengenal pasti masalah yang dihadapi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, kami membuat perbincangan iaitu sumbang saran ataupun brainstorming. Seterusnya, kami membincangkan alternatif-alternatif yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mereka bentuk beberapa produk secara lakaran serta prototipe.
Kemudian, kami telah membuat uji cuba kepada prototipe akhir kami iaitu My Fabrica ini kepada para pelajar program Seni Reka Fashion di KB Tun Hussein On dan Kolej Kemahiran Johor bagi cawangan Batu Pahat. Seterusnya, kami juga telah mengedarkan borang maklum balas bagi mengetahui kebolehgunaan produk My Fabrica yang kami hasilkan. Dan akhir sekali, pihak kami mendapat keputusan di mana ianya memberi respon yang sangat positif kepada produk My Fabrica yang kami hasilkan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai praktikal dan kebolehgunaan My Fabrica. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, seramai 70.5% responden mengetahui kewujudan produk seperti My Fabrica. Tetapi seramai 57.4% responden yang tidak pernah menggunakan produk seperti ini. 100% responden mengakui bahawa produk ini mudah digunakan serta 98.4% bersetuju bahawa produk ini membantu dalam mempercepatkan proses membuat basikal lem sebelum menggunting. 95.1% responden juga bersetuju bahawa produk ini dapat mengelakkan kecacatan pada kertas pola. Melalui maklum balas ini juga, terdapat 16.4% daripada responden yang mempunyai masalah kulit sensitif. Bagi responden yang mempunyai masalah kulit sensitif bersetuju bahawa produk ini dapat membantu mengelakkan alergi. Sebanyak 95.1% responden di kalangan pelajar menyokong bahawa My Fabrica ini sangat berguna di bengkel. Wow, sangat menakjubkan. Kesemua responden memilih penggunaan My Fabric. Sebanyak 86.9% akan membeli set lengkap My Fabric dan kebanyakan responden mencadangkan supaya My Fabrica dijual dengan anggaran harga RM15 hingga RM25 untuk satu set lengkap. Yang terakhir, kesemua responden bersetuju untuk memperkenalkan My Fabrica kepada rakan-rakan di program Seni Reka Fashion di kolej vokasional yang lain. Berikut adalah tayangan video penggunaan My Fabrica yang dihasilkan oleh KB Tun Hussein On. Dengan adanya My Fabrica ni, tak perlulah ambil masa untuk buat basi dah. Terus boleh pindahkan tadi pula pada teori. Dapat menggunakan masa kerana hanya perlu beberapa cm untuk buat basi dan juga ia kami gunakan kerja saya untuk buat gaya pemodenan dan juga basi. Dan saya sangat suka produk ini dan merupakan inovasi untuk saya. Makan masa sebab dia boleh buat kerja sekali jalan, 2 in 1 lah orang kata. Tapi kali ni kita boleh buat dengan sekali jalan. So boleh menyurit dan menanda dan terus boleh gunting. Seterusnya, inovasi My Fabrica ini memberikan impak yang sangat baik kepada pengguna. Antaranya ialah pertama, dapat menjimatkan masa. Ini kerana pelajar hanya perlu membuat basikal lem pada fabrik sahaja. Yang kedua, dapat menjimatkan kos. Produk yang dihasilkan menggunakan bahan sedia ada di bengkel. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktiviti kerana pelajar hanya boleh menanda pola dengan cepat dan dapat meningkatkan hasil pakaian. Dan yang terakhir, My Fabrica ini dapat memberi kepuasan kepada pengguna. 100% pengguna bersetuju produk yang dihasilkan memberi manfaat kepada mereka. Signifikan bagi inovasi My Fabrica ini adalah dapat membantu guru dalam proses PDP dan memudahkan pelajar untuk membuat basikal lem dengan cepat dan selamat. Akhir sekali, inilah pencapaian yang diperolehi bagi hasil inovasi kami My Fabrica. Kami berhasrat untuk memanjangkan penggunaan My Fabrica di institusi dan kemahiran lain dalam masa yang terdekat.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan 5 pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Dr. Hajah Hasnah binti Hanafi dari RPG Kampus Sultan Mizan dengan tajuk Flexi Learning Online Module. Dipersilakan.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6, Nike State. Kumpulan ini diketuai oleh Farah Ayuni Jasmi dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk Modul A Static. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan MaxSafeStick akan membentangkan inovasi kami yang bertajuk Modul 8 Statics. Pada abad ke-21 ini, pembelajaran secara tradisional semakin lama semakin beransur ke arah pembelajaran secara maya dan digital. Namun, para pensyarah, khususnya di kolej-kolej matrikulasi kejuruteraan, sering terikat dengan kaedah penggunaan alat bantuan mengajar secara fizikal, terutamanya ketika penyampaian pengajaran topik yang berkaitan mekanik statik. Terdapat banyak aplikasi telefon bimbit, aplikasi web dan perisian web untuk digunakan dalam PDP, akan tetapi tiada garis panduan yang jelas untuk dijadikan rujukan para pendidik. Sejajar dengan seruan Transformasi Sekolah 2025, konsep amalan PDP yang terbaik dan menyeronokkan dengan mengintegrasikan pendigitalan pedagogi serta bahan PDP dilihat mampu menjadi satu usaha yang berimpak positif ke arah mewujudkan modal insan yang berdaya saing serta berkualiti. Kaedah pertama yang digunakan dalam pemilihan masalah utama adalah menerusi analisis refleksi dan pemerhatian daripada pengalaman pensyarah-pensyarah kejuruteraan. Hasil analisis refleksi daripada pemerhatian itu dibincangkan menerusi proses sumbangsaran yang diterjemahkan di dalam Rajah Ishikawa untuk mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan PDP mekanik statik. Antara masalah yang dikenal pasti ialah penyediaan ABM melibatkan kos ulangan yang tinggi, tiada rujukan yang berpusat sebagai panduan penyediaan bahan serta penyediaan alat ABM memerlukan masa yang panjang. Setelah itu, senarai isu dikenal pasti dan diperhalusi menerusi sumbangsaran yang kedua yang dilaksanakan ke atas 9 orang pensyarah kejuruteraan. Hasil sumbangsaran teliti diterjemahkan dan satu rajah metrik telah diplot bagi mengenal pasti isu yang paling kritikal yang perlu menjadi fokus utama kumpulan kami. Isu yang telah disenarai pendekkan ialah kekurangan alat bantu mengajar, penyediaan alat ABM memerlukan masa yang panjang dan kos ulangan yang tinggi serta tiada rujukan yang berpusat sebagai panduan penyediaan bahan. Oleh itu, kami telah mengeluarkan 3 penyataan masalah iaitu tiada rujukan yang berpusat mengenai garis panduan dan tata cara pengendalian PDP digital secara khususnya bagi topik mekanik statik. Dan penyataan masalah yang kedua ialah masa yang panjang dan kos penyediaan bahan PDP digital yang kurang efisien mengurangkan kualiti dan produktiviti kerja pensyarah. ABM fizikal juga kurang membantu pelajar secara komprehensif dalam menggambarkan masalah berkaitan tindak balas daya. So for a pin-pin connection, kan pin-pin connection is like kalau you pegang dekat atas ni dengan bawah ni, itu adalah pin-pin connection. And cuba you apply compression kepada your pembaris. Now I'm applying compression. Okay, saya ikut dia punya buckle lah. Dia akan buckle daripada atas sampai. Video ini tadi menunjukkan salah satu kesukaran yang dihadapi oleh pensyarah untuk menerangkan kesan daya terhadap jasad tegar. Modul ini belum pernah lagi diwujudkan di pasaran. Hasil gabungan isi kandungan di dalam Statics adalah merupakan perkongsian amalan pedagogi terbaik yang diadaptasikan serta diperhalusi menerusi proses plan, do, check, action. Kumpulan MaxSafeStick menerusi 8 Static telah dianugerahkan pingat emas setelah selesai pembentangan dalam pertandingan PITRAM 2022 dan KMKJ Innovation Day 2022. Kaedah sumbangsaran telah dilaksanakan oleh ahli kumpulan MaxSafeStick untuk memilih solusi terbaik dan dilihat mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pensyarah. Hasil daripada sumbangsaran itu, sebanyak 4 cadangan solusi telah diketengahkan dan solusi yang ketiga telah menjadi pilihan kumpulan kami setelah menjalani proses analisis SWOT.
Kitaran PDCA telah dilaksanakan untuk merancang perjalanan projek inovasi PDP digital ini. Kitaran PDCA ini diaplikasikan kerana ianya memberi ruang untuk ahli kumpulan Maxifstick menguji cuba proses pembangunan modul Edstatic. Terdapat 3 fasa dalam modul Edstatic. Untuk fasa pertama iaitu fasa induksi melibatkan penggambaran konsep. Pelajar diminta agar memuat turun aplikasi TrustMe ke telefon bimbit masing-masing. Pensyarah akan menyediakan soalan latihan pada peringkat pengenalan di mana pelajar hendaklah menyelesaikan soalan tersebut menggunakan aplikasi TrustMe. Untuk fasa yang kedua iaitu aktiviti utama, pensyarah meneruskan PDP dengan mempamerkan contoh tindak balas daya pada struktur rasuk menggunakan aplikasi BIM Guru seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri ini. Melalui aplikasi ini, pelajar akan mengira tindak balas rasuk dan melihat gambar rajah daya ricih dan momen lentur secara langsung. Untuk fasa terakhir iaitu fasa plenari, pensyarah akan menyediakan contoh simulasi menggunakan perisian 3D modeling iaitu SolidWorks. Tindak balas daya pada struktur rasuk dipamerkan kepada pelajar setelah mereka menjawab soalan-soalan yang disediakan. Simulasi ini berperanan untuk membantu pelajar menggambarkan agihan daya dalam struktur rasuk justeru menyumbang kepada PDP yang bermakna. Terdapat 4 impak yang terhasil daripada modul Edstatic. Dengan modul Edstatic, jelas kelihatan melalui carta ahli ini bahawa 2 proses kerja dapat dikurangkan di mana pensyarah akan terus berpandukan modul Edstatic sebelum PDP berlangsung. Dari segi penjimatan kos, sebelum penggunaan modul Edstatic, pensyarah akan menggunakan lidi dan tanah liat sebagai bahan bantu mengajar. Anggaran sebanyak RM6 perlu dibelanja untuk setiap satu kelas tutoran bagi satu sesi PDP. Modul Edstatic juga memberi keselesaan kepada pengguna di mana ianya mudah dicapai pada bila-bila masa tanpa memerlukan sumber rujukan fizikal seperti buku dan fail. Untuk perluasan inovasi Edstatic, latihan dalaman merentas unit yang dilaksanakan oleh kumpulan Maxifstick kepada pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada unit kejuruteraan mekanikal, awam dan juga kejuruteraan asas di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Kami beraspirasi untuk menyebar luas modul Edstatic ini kepada semua matrikulasi kejuruteraan. Itu sahaja daripada kami kumpulan Maxifstick. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ketujuh kumpulan Melati PJ IPG KTHO diketuai oleh Melati binti Yaakob dari IPG Kampus Tun Hussein On dengan tajuk inovasinya Multi Digital Countable Tasker. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Melati binti Yaakob dari Jabatan Pendidikan Jasmani dan Curriculum IPG Campus Tun Hussein On, Batu Pahat. Baiklah, inovasi yang saya cipta diberi tajuk Multi Digital Countable Tester yang diringkaskan kepada MDCT. Rasional pembinaan MDCT adalah setelah saya melihat para penilai SEGA untuk mendapatkan kiraan ulangan yang tepat dan signifikan dalam ujian ringkuk tubi, separa dan juga tekan tubi, di mana mereka kadang-kadang terlalai ataupun terlepas pandang semasa melaksanakan ujian-ujian tersebut. Oleh itu, dengan bantuan MDCT, para penilai SEGA akan dapat skor dapatan dua ujian tersebut dengan signifikan dan tepat. Selain itu, MDCT juga menjimatkan masa para penilai. Baik, dari segi keunikan idea, MDCT telah menggunakan gabungan antara alatan digital dan juga sensor bagi mendapatkan kiraan yang tepat. MDCT juga menjimatkan masa serta mempermudahkan para penilai untuk melaksanakan kedua-dua ujian tersebut dalam ujian SEGA. Dan MDCT telah mematuhi matlamat revolusi 4.0. Dari segi impak, MDCT memberi kesan yang tinggi dan berkualiti kepada para penilai dalam ujian SEGA. Saya juga telah mendaftarkan MDCT ini ke MyIPO bagi mendapatkan hak cipta terpelihara. Nombor sijil MyIPO saya adalah CRLY 2022 101476. Selain telah dikomersialkan, MDC saya ke beberapa buah sekolah di negeri Johor, iaitu 4 daerah, Kulai, Batu Pahat, Pontian dan juga Muar. Baik, kos binaan MDCT ini sebenarnya tidaklah berapa mahal dan ianya adalah mampu milik. Itu sebanyak RM69.50 sahaja. Semua sekolah boleh memiliki, iaitu mampu milik kepada inovasi saya. Baik, MDCT adalah satu alat yang direka untuk memudahkan para penilai ujian SEGA. Okey, saya akan mempamerkan bagaimana MDCT saya ini diaplikasikan dalam dua ujian, iaitu ujian ringkuk tubi separa dan juga ujian tekan. Ini adalah ujian ringkuk tubi separa. Sebagaimana yang kita lihat, ini MDCT saya. Dan yang warna merah ini yang akan menghasilkan skor setelah Dania calon melaksanakan ujian ringkuk tubi separa. Silakan Dania. Apa tadi? Okey. Teruskan. Okey, baik Dania. Terima kasih. Baik, kita akan lihat sebagaimana bila jari menyentuh alatan saya ni, maka ia akan berbunyi. Baiklah, penilai akan mendapat dapatan skor dengan tepat. Kita lihat melalui MDCT skor yang diperolehi oleh Dania. Dari sini pelajar tidak boleh menipu lah tentang dapatan. Baik, untuk bertukar kepada pelajar lain, kita just tekan button ni untuk reset. Okay, dan dia akan semula kepada kosong lah. Okey. Baik, kita akan ke ujian seterusnya, iaitu ujian tekan. Ujian seterusnya ialah ujian tekan tubi, di mana MDCT saya ini, wire dia saya akan masukkan ke dalam span, tidak mengubah prosedur daripada awal prosedur sebenarnya. Okey, persilakan Dania. Okey, apabila dada menyentuh ke span, kita akan lihat dapatan skor. Teruskan. Ujian ni tanpa henti selama seminit. Okey, 3, 4. Okey, Dania. Terima kasih Dania. Dan kita akan lihat ni para penilai akan dapat
skor yang signifikan lah, tepat sebagaimana dalam MDCT saya. Baiklah, ini adalah label printer yang dipanggil Nimbun, adalah penambahbaikan daripada MDCT saya yang lalu, iaitu MDCT Type 3. Nimbun ini adalah bertujuan untuk mendapatkan result iaitu ujian ringkuk tubi separa dan tekan tubi, dan akan diberi kepada pelajar. Kita akan beri kepada pelajar dan pelajar akan letakkan di dalam buku PJASK mereka. Inilah penambahbaikan saya dalam MDCT Type 3. Terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-8 kumpulan Care for Edu diketuai oleh Kwong Shuk Wah dari RPG Kampus Gaya dengan tajuk Fear Not the Deep Blue Sea. Dipersilakan. Ladies and gentlemen, our team is called Care for Edu, comprises of Madam Kwong Shuk Wah as a team leader. Other members are Madam Carol N. Justin, Mr. Henry Nicholas, Mr. Alvin Raj, Ms. Chin Fizi, and Madam Fazida Muhammad Ghani. The title of our innovation is Fear Not the Deep Blue Sea. The development of soft skills among teacher trainees is very much being emphasized and being built in the teaching and learning process, as well as assessment in coursework and examination. The 9 soft skills in education are cognitive, interpersonal, communication, digital, numeracy, personal, and entrepreneurial skills. Other soft skills such as leadership, autonomy, responsibility, ethics, values, and professionalism are also being listed. However, the development of soft skills is carefully designed and crafted in the teacher education program. They are being instilled in a closely designed, confined, in a well-protected greenhouse and make-believe environment. It is the objective of this innovation to instill and enhance soft skills through pitching of community project funded by corporate sector in the open, as to intensify the development of the soft skill among teacher trainees. Our team, Care for Edu, strongly believes that the novelty of our innovation project is in its process to instill and enhance the soft skill through pitching of implementing community project funded by the corporate sector in the open and real world through the corporate social responsibility initiatives. Let me explain the title of our innovation project, Fear Not the Deep Blue Sea. It means not to worry or feel fearful of the unknown and unfamiliar obstacles. Embrace the challenges and deal with them using our soft skill wisely. The innovative idea triggered by the calling of TM MRCS Community Challenge 2021 in June last year. A team of teacher trainees pitched and won the 10,000 ringgit to fund a community project called Sow Our Dream SOD. The team began the implementation of SOD on 14 November 2021 by paying a field visit to Lok Urai village on Pulau Gaya. They went there by boat. The team also met the village head, the Alternative Learning Center head teacher, and Community Development Unit head to explain about the SOD and seek for their support. So our Dream Community Project was officially launched. On 21st November 2021, the team started the first interactions. Standard operating procedure was strictly observed. Children were given a set of sewing material each. Breakfast was served before and start of each of the learning session. Children learned to cut the fabric, to hand sew scrunchies, hand sew face masks. The more able children were taught and learned how to operate an electronic sewing machine. The more senior children who had handphones were taught how to design e-poster and catalogs to promote and sell their products online. The more senior children with better confidence and demonstrated leadership quality were trained to be trainers to teach other children the skill of sewing. Children completed their tasks with good quality would be given food basket each. The Sow Our Dream Committee project was officially ended on 12 December 2021 with the TMMRCS Committee Challenge Fund. So what's the outcome? Instilling and enhancing soft skills have been achieved.
Cognitive skill, the team learned new knowledge in order to make the project a success. Interpersonal skills, the team members got to know other volunteers better and managed them well through the learning of interpersonal skill. Numeracy skills, the team did budgeting and recording of finances in Excel, presenting and reporting their finances in spreadsheets and graphs. Communication skills, the team communicated their needs to recruit more volunteers to help out in SOD community project using an e-poster. More volunteers were recruited and collaborated with volunteers for community engagement and empowerment VCEE, which was another NGO. Digital skills, the team exploited digital apps in designing posters to promote sale online. The team also shared the SOD community project on Facebook and Instagram. Personal skills, the team members were highly motivated to complete the project despite the many challenges and changes they had to face. Entrepreneurial skills, the team implemented SOD community projects so that the children were taught skills which enabled them to earn money. The children were able to sell their scrunchie and receive cash. Leadership, autonomy, and responsibility. The leader of the team fully committed to her role and ensured all aspects of the project were being dealt with professionally. Ethics, values, and professionalism, the members felt obligated and responsible to help this vulnerable group of children. There are also other outcomes from this innovation project. The team learned that security and official procedures must be dealt with when dealing with authorities. Emphasis on gender equality and teamwork too. Quality control of their products. As for cost effectiveness, the team did not spend their own money, though the project had 10,000 ringgit funding. For time efficiency, it was a 1-month self-scheduled project. The innovation is very suitable for our trainees as there are many CSR in the open by the corporate sectors. The project definitely demonstrated creativity. In fact, this idea has been replicated and the new team won their pitching of Swiss franc 2,500 from Southeast Asia Youth Network for a new community project called Pet for You. With this, I thank you.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf kita. Tanya kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian inovasi mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya pada jam 2:30 petang. Sekian, terima kasih.